Dia mengatakan tidak tahu, maka tidak terima. Siapa tidak tahu, orang yang tidak tahu benar-benar tidak tahu, yang akal boleh terima. Inilah macam bahawa Islam jauh pusat pengajian dan tak mungkin dia dapat tahu. Barulah kelima itu melengkapi, maka dia layak dituduh sebagai seorang Islam yang menuduh zina, maka diproses hukum qadar. Orang yang kena tuduh pula, jadi yang kena tuduh juga ada 5 syarat. Yang pertama yang atas sekali itu adalah dia seorang Islam. Yang kena tuduh itu dia seorang Islam. Kalau kena tuduh itu seorang kafir, maka tidak cukup syarat. Kedua, dia balik, bukan dia budak, umur dia cukup. Tiga, berakal. Sama tadi. Yang keempat, berakhlak baik. Ini dipanggil muhsanat tadi. Kalau dia memang orang kenal dia sebagai seorang pelacur, Alhamdulillah. Memang ada orang yang kenal, memang kenal dia sebagai seorang pezina, tahu sangat dan beza sangat. Orang tuduh dia, boleh tuduh, tapi tetaplah kena bawa juga saksi. Tapi orang itu dah masuk dalam keadaan orang yang boleh dituduh zina. Tapi kalau dituduh itu seorang yang pada zahirnya, pada adabnya, pada gerak-geri dia dan sebagainya, tak mungkin dia melakukan perkara. Tak mungkin pada akal biasanya orang itu boleh melakukan perkara zina ataupun liwat. Sebab itu Quran gunakan tadi al-muhsanatil ghafilat. Perempuan yang zahirnya tak mungkin dia boleh buat. Sebab itu yang mungkin dikatakan kes-kes yang besar yang kita bincang hari ini, adakah orang yang dituduh itu berpotensi ataupun muka dia dan sebagainya dia boleh buat betul? Kalau ramai mengatakan tak mungkin, ini maka syarat yang mustahil yang keempat itu dia memang tidak berakhlak. Yang 5 sekali tidak memberi keizinan kepada yang dituduh. Kalau dia sendiri seorang pula hamba ni sebut kat orang kata aku berzina, tak apa itu dia izinkan orang untuk menuduh. Kalau dia izin orang untuk menuduh, maka hak dia tidak ada lah. Sebab tuduh zina ni hak manusia, hak kehormatan. Kalau kamu sendiri suruh orang tuduh, izinkan, maka tidak boleh kamu dibawa hukum yang nama qadar. Hukuman ta'zir sekiranya tidak memenuhi syarat hudud. Seseorang yang telah dituduh di bawah hukuman qadar, dia tidak bawa cukup saksi, dia kena hukum. Kadang dia bawa cukup saksi dan sebagainya, tapi didapati bahawa kes itu memang perangkap, memang sengaja mereka ciptakan keadaannya begitu dan sabit berbuat demikian, maka dia kena hukum dengan hukuman ta'zir. Sekiranya kesemua atau salah satu syarat tidak dipenuhi tadi, 5 syarat tak dipenuhi, katakan satu di antaranya budak yang dituduh itu, yang menuduh itu budak, yang kena tuduh itu budak, tak cukup satu syarat, sebab dia tidak balik. Bukan maknanya dia terus terlepas langsung. Masih ada ruang kepada mahkamah ataupun kepada qadi menjatuhkan hukuman ta'zir. Ta'zir bukan hudud. Ta'zir yang di bawah daripada hukuman hudud. Ta'zir boleh juga dengan sebab, tapi tidak boleh 80. 5, 6, 3, 2, 1. Atau buang negeri boleh. Itu kalau keadaan nyata sangat dia memang buat salah tapi tak cukup bukti, maka hakim boleh menjatuhkan hukuman. Dia bagi ta'zir. So, dia katakan hukuman ta'zir sekiranya tidak memenuhi syarat hudud. Contoh tuduhan, bagaimana nak kita katakan kes ini kes qadar? Apakah contoh penuduh itu boleh dikatakan dia berqazaf?
datanglah, kata. Kalau orang itu memanggil A, memanggil, orang dengar ada saksi, penzina, ya zani kalau bahasa Arab, ya luti kalau dalam bahasa yang bahasa Arab, luti, lut, wahai pengamal kaum Lut. Jadi dia liwat. Anak zina, pak kamu tu berzina tak? Yang seumpama dengannya, itu makna dia. Contoh tuduhan liwat, tuduhan zina, qazaf berlaku dan boleh dibawa ke mahkamah. Tak tuduhan dia berqazaf. Bolehkah hukuman yang sabit daripada hukuman qazaf tadi itu digugurkan, pengukuran hukum tuduhan zina? Tuduhan zina qazaf, bolehkah hukuman itu dibuang, dilucurkan? Boleh. Bila boleh? Satu, apabila tuduhan zina itu telah dapat disabitkan dengan 4 orang saksi. Dia tadi panggil tadi, penzina, bawa kes, jadi dia telah qazaf. Bila bawa kes, dia dapat buktikan 4 orang saksi juga, maka yang kena tuduh itu mendapat hukuman zina, dan orang yang tuduh terlepas daripada hukuman qazaf. Memanglah, sebab dituduh betul. Itu yang pertama. Macam inilah yang ada dalam hadis hudud bagi kesalahan tuduh zina. Umar Khattab radhiyallahu anhu pernah menyebut Abu Bakar, Siddi dan Uqbah dan Nafi' kerana menuduh Al-Mughirah bin Syu'bah berzina. Setelah itu Umar meminta mereka bertaubat dan berkata, sesiapa yang bertaubat, persaksiannya akan saya terima. Jadi maknanya kalau dimaafkan jadi oleh orang yang kena tuduh dan dia bertaubat, taubatnya dan diterima taubatnya, maka lepas dia daripada hukum qazaf. Penggunaan pengampunan oleh pihak yang dituduh, ini jelas. Kalau orang yang kena tuduh zina tadi tidak sabit dia berzina kerana tidak cukup 4 orang saksi, lalu penuduh itu kena hukum dengan 80 hutan. Tiba-tiba orang yang telah tercalar syakhsiatnya tadi, nyata dia tidak zina, cuma tuduhan itu fitnah sahaja, tapi dia tampil mengampunkan, memaafkan kesalahan orang yang menuduh dia. Sebab qazaf sebut tadi itu hak manusia. Bila hak manusia itu telah ditarik balik, dia lepas daripada hukum qazaf 80 hutan. Inilah yang qadi kena ambil balik. Hak Allah Ta'ala ada, dia tak boleh ampun ke semua sekali. Dia boleh hukum ta'zir, ringan daripada hukum qazaf, bila dia ampunkan oleh yang kena tuduh. Yang ketiga, ucapan sumpah li'an. Ini satu kes lagi yang bilakah qazaf itu dapat digugurkan, tidak mesti dilaksanakan hukuman 80 hutan. Macam kalau seorang suami menuduh isteri dia berzina, di banyak kes macam ini. Ataupun suami ataupun isteri tuduh suami dia berzina, qazaf. Tentulah sukar kalau bagi suami melihat perkara itu berlaku di hadapan mata dia, isteri auzubillah berzina. Apa dia nak buat? Dia nak diam sahaja, ataupun nak sebut, ataupun nak cerita, ataupun nak report. Kalau dia diam sahaja,
macam dia reda. Bila dia reda, dia jadi dayus. Dayus orang yang merelakan isteri dia melakukan perbuatan yang terkutuk ini, dan dia macam boleh terima walaupun hati dia tak terima, tapi dia tak ambil tindakan apa-apa, diam saja, tak ada apa. Dia adalah dayus. Dan dayus ini kalau dia mati dalam keadaan dayus, Nabi kata ad-dayus tidak masuk syurga, maka berat. Siapa nak buat dalam hal yang macam ni, maka dia boleh membawa kes itu kepada qadi, tuduh isteri dia berzina. Pada ketika itu dia tidak tertakluk di bawah bidang kuasa qada, dia tertakluk di bawah bidang kuasa li'an. Li'anun ini dia al-la'nu, dia mencela, mengutuk isteri dia dengan melakukan zina tanpa orang saksi. Nak buat macam mana? Ini bab kes li'an. Li'an kita faham kot. So li'an hendaklah isteri menyaksikan 4 kali syahadah bahawa dia tidak berzina, suami dia berbohong. Dan yang kelimanya dia kena katakan, sesungguhnya laknat Allah ke atas saya kalau suami saya bercakap betul. Ulang balik, isteri kerana bersumpah di hadapan qadi bahawasanya suami dia berbohong, suami dia fitnah dia, suami dia tidak benar, fitnah saja kena 4 kali dia asyhadu billah kena sebut, dia mengasihkan Allah, arba'ah syahadat billah, 4 kali saksi, inna kunna shadiqin, dia laki-laki mengatakan saya benar, saya benar, saya benar, itu 4 kali. Dan perempuan itu menafikan, bohong 4 kali, tapi tambah yang 5, Allah melaknat saya kalau suami saya betul, Allah melaknat saya kalau isteri saya betul. Maksudnya menafikan apa yang mereka buat. Dengan penafian itu dipanggil li'an, maka hukuman qadar tidak kena, tapi hubungan suami isteri mereka terputus kerana sudah berlaku li'an, berlaku furqah. Nak hidup macam mana dah? Kalau suami bersumpah 4 kali di hadapan qadi, saya lihat dia berzina, saya lihat dia berzina 4 kali, dan yang kelima itu Allah laknat jika saya bohong. Isteri pula mengatakan bahawa sumpah Allah Ta'ala dia bohong. Kalau saya melakukan kerja itu Allah laknat. Kalau begitu keadaan dia nak hidup macam mana dah, maka mereka selesai, tidak kena bayar, tidak kena hukuman qazaf, tapi perkahwinan mereka itu terburai dengan sendiri. Itulah di antara yang boleh, kes-kes yang boleh menggugurkan daripada tuduhan hukuman zina. Mengapa apa hikmahnya? Tapi permukaan yang terakhir itu, apakah hikmahnya li'an tadi ini disyariatkan? Sebenarnya kes li'an itu berlaku kerana sama seorang sahabat Nabi telah melihat isterinya berzina. Hukuman sumpah li'an dijadikan penggugur hukuman dalam kes yang melibatkan suami menuduh dia berlaku bukti atau hukuman hudud terhadapnya. Ini cerita pasal Hilal bin Umayyah dengan isterinya Rahmah. Hilal datang jumpa dengan Nabi Rasulullah. Adakah apabila salah seorang daripada kami melihat seorang lelaki berada di atas isterinya, maka dia terpaksa mencari bukti? Maksudnya
hilal tayang Nabi, kalau sudah seorang laki-laki, saya melihat ada laki-laki bersama dengan isteri saya sedang melakukan zina. Adakah waktu itu saya nak tinggal mereka nak pergi jaga saksi? Nak biar mereka melakukan penjaga saksi? Pak orang saksi pula nak jumpa, mari pula, mereka pun tak ada. So, begitu keadaan dia, apa yang saya nak buat? Itu kes dia. Namun Rasulullah SAW tetap bersabda, bukti atau hukuman hudud terhadapmu. So, dia Hilal telah menuduh isteri dia berzina. Pada mulanya Nabi mengatakan kepada dia, kamu kena bawa Pak orang saksi, tidak aku pukul kamu 80 tahun. Dia ulang lagi, betul. Kalau saya melihat begitu di depan mata saya, nak pergi cari saksi, Nabi kata, Pak orang saksi ataupun aku pukul kamu dengan hulu. Sampailah datang Jibril alaihissalam memberitahu kat Nabi, katakan ini kes li'an, bawa dia dengan isteri dia ke mahkamah, supaya dia bersumpah 4 kali, katakan dia nampak sungguh. Yang kelima, kalau saya berbohong, Allah laknat saya. So, tanya isteri dia, kamu mengakukah tidak? Tidak, bersumpah. Dia berbohong, saya benar, saya tidak buat. Dia berbohong, saya benar. Sudah sumpah 4 kali, itulah baru dikatakan turun hukum li'an. Dengan yang lepas setelah Hilal bin Umayyah dengan isteri dia daripada hukuman qazaf, maka timbul hukuman li'an. Mereka terpisah, hidup sebagai suami isteri. Syarat-syarat saksi. Jadi kita katakan bahawa yang mustahab kelimpa orang saksi kena ada. Saksi pun Islam letakkan syarat-syarat yang nyata adalah senang saja saksi mana pun. Sama saksi bagi kes qazaf seperti ini, kes zina, kes apapun, yang ini khasnya mestilah didahulukan syarat saksi itu adalah seorang Islam. Kalau yang melaporkan qazaf itu yang menuduhnya seorang kafir, dia tidak termasuk dalam hukuman peruntukan qazaf. Yang pertama Islam, kedua laki-laki. Kalau perempuan yang menuduh tak ikut syarat, dia tidak termasuk dalam hukuman qazaf. Sebab syarat yang keduanya mestilah seorang laki-laki. Dan yang ketiga, hendaklah seorang yang bebas, tidak dipaksa. Asalnya hamba, kalau hamba menuduh, dia tidak boleh masuk dalam peruntukan qazaf. Dulu hamba, sekarang ni kita tafsirkan makna hamba sekarang ni ke hamba ni dia orang yang keterpaksaan hidup sebagai orang hamba. Sekarang ini kita masukkan tinggalkan hamba kerana tidak berlaku hamba, maka orang itu dia orang yang memilih untuk membuat tuduhan, bukan dipaksa. Kalau dulu kalau berlakulah hamba yang telah menuduh orang berzina dan sebagainya, tak boleh lepas juga. Dia kena ambil, kena buktikan dia sama ada sungguh atau tidak. Tapi yang pentingnya dia tidak masuk dalam hukuman qazaf. Tapi jika sabit dia telah qazaf, maka hukuman tetap kena ke atas dia. Dia kena hukuman separuh daripada ke atas orang Islam yang merdeka. Kalau separuh, dia kena 40 rotan. Okey, ingat balik, maka saksi yang akan terlibat dalam kes qazaf ini, khasnya kes qazaf, kita bilang qazaf, maka hendaklah dia seorang Islam. Kalau kafir, tidak ada qazaf tapi ada li'an, maksud tidak ada qazaf tapi dia ada ta'zir. Ta'zir bukan itulah sejauh mana parti boleh hukum dia dan sebagainya. Laki-laki, kalau Islam laki-laki, kalau perempuan tidak kena qazaf, jadi kena hukum ta'zir. Dia seorang yang tidak dipaksa. Kalau dia dipaksakan maka tidak kena. Kalau hamba maka dia kena separuh daripada hukuman. Itulah dia permasalahan yang kita dapat selesaikan satu bab pada malam ini. Kita akan masuk nanti dalam hukuman orang yang meminum arak pula dalam pertemuan kita yang akan datang, insya-Allah taala. Tidak ada soalan yang